أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan pengerusi Masjid At-Taqwa, barisan jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan, kesempatan, ruang, peluang yang Allah kurniakan kepada kita. Antara nikmat yang besar yang Allah beri kepada kita pada hari ini apabila kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hadir berjemaah, mendirikan salat secara berjemaah. Dan dalam kehidupan seharian itu juga antara nikmat yang besar Allah beri kepada kita apabila hati kita ni dipilih untuk duduk dalam halaqah ilmu, ya, berada di dalam majlis ilmu. Maka inilah di antara nikmat-nikmat besar yang Allah kurniakan di dalam kehidupan kita. Maka seharusnya kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga diri kita diistiqamahkan sentiasa, ya, berada di atas jalan ketakwaan, berada di atas jalan amal saleh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejam celik, sedar-sedar kita duduk di akhir tahun dah, kan? Hari ini 27 Disember tahun Masihi, maka akan berakhirlah lebih kurang 3-4 hari lagi untuk tahun 2023 ni. Antara saranan dalam Islam, tuntutan untuk sentiasa bermuhasabah, ya, muhasabah diri kita, tengok balik diri kita. Makhluk yang ada kaitan dengan kehidupan kita ni yang dinamakan sebagai masa. Dan banyak sekali dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan masa ni. Jadi masa ni sangat penting, kerana dengan masa itulah apabila masa itu diberi pilihan kepada kita dan orang yang bijak memilihnya ke arah memanfaatkan masa tadi. Antaranya tuan-tuan yang sentiasa lazimi ulang alik ke masjid, mudah-mudahan mereka inilah, ya, yang berada di atas jalan kebaikan, memanfaatkan masa-masa yang ada itu ke arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Malam ini kita masuk kepada bab yang ke-68. Banyak dah kita ni, ya. Bab yang ke-68, hadis yang ke-124. 124, muka surat 108. Ibu-ibu sekalian, muka surat 108, hadis 124, bab 68.
Bab pada malam ini insya-Allah yang akan kita sama-sama bincangkan bab syikayatil jar. Apa maksud tu? Bab pada menyatakan syikayah ni keluhan. Ya, keluhan, mengeluhnya jiran ni. Ada satu bab pula Imam Bukhari rahimahullahu taala bawa hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kalau ada jiran-jiran yang mengeluh ni. Ya. Baik. Hadis yang ke-124. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Safwan ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala rajul ya Rasulullah inna li jaran yu'zini فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم أخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia telah berkata seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bagi tahu, dia kata ada seorang lelaki ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku jiran yang menggangguku. Dia kata dekat rumah aku ni, jiran aku ni selalu mengganggu aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau pulanglah, baliklah kamu ke rumah dan keluarkan barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Ini Nabi suruh. Nabi kata ada jiran ganggu kamu ni. Okey, sekarang ni kamu balik, ambil barang kamu, letak kat jalan. Seolah-olah macam buat demonstrasi lah. Maka lelaki itu pun pulang dan mengambil barang-barangnya lalu meletakkannya di jalan. Balik kat rumah, ambil barang-barang, letaklah kat jalan depan rumah dia tu. Maka orang ramai pun berkumpul di sekitarnya sambil bertanya. Orang yang datang lalu lalang ni pelik kan? Kenapa pula yang seorang lelaki ni dia bawa barang-barang letak kat jalan? Lalu tanya, apa yang berlaku kepadamu ni? Ya, apa sebab kamu buat sebegini ni? Lalu jawab orang tadi yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia kata jiranku menyakitiku, lalu aku ceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku mengadu dekat Nabi, jiran menyakiti aku ni. Lalu apa Nabi jawab? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau pulanglah dan keluarkan barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Jadi dia ikutlah apa yang Nabi suruh tu. Maka mereka, orang-orang di situ pun berkata, orang-orang yang ada tadi yang hairan itulah, dia kata, ya Allah, laknatilah dia, laknatilah jiran dia ni yang menyakiti diri dia tadi ni. Ya Allah, hinakanlah dia. Lalu kejadian tersebut sampai kepadanya, sampai kepada pengetahuan jiran dia tadi yang menyakiti dirinya tu. Maka dia pun segera menemuinya dan telah berkata, kembalilah engkau ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi. Sampai tahap tu. Ya, ada hadis Nabi kata, kalaulah jiran kamu tu menyakiti kamu, kamu boleh juga ambil barang letak kat jalan macam nak buat demonstrasi, nak buat macam tunjuk perasaan. Sehinggalah kalau jiran tu dia akan rasa malu, dia akan pergi bercakap elok balik dengan jiran dia yang tadi tu, maka akhirnya akan diberi penyelesaian. Ya, baik.
Kita tengok satu lagi hadis 125, makna lebih kurang sama. Ya, hadis ni ada kaitan sama juga. Haddatsana Ali ibn Hakim al-Audi qala haddatsana Syarik an Abi Umar an Abi Juhaifah qala syaka rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jarahu faqala ihmil mata'aka fad'hu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anuhu فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, seorang lelaki telah mengadu kepada Nabi SAW tentang jirannya. Tadi kisah daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata ada seorang lelaki mengadu. Sekarang ni Abu Juhaifah pula dia kata ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi tentang jirannya. Maka Nabi SAW telah bersabda, bawalah hartamu dan engkau letaklah di atas jalan, maka orang yang melewatinya akan melaknatnya, maka setiap orang yang melewatinya pun melaknatnya. Lalu dia jiran yang mengganggu telah datang kepada Nabi SAW, maka dia telah berkata, apa yang aku terima ini daripada orang ramai? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya laknat Allah itu adalah lebih di atas laknat mereka. Orang ramai yang sedang laknat kamu ni sikit je, tapi laknat Allah tu lebih lagi, sebab kamu mengganggu jiran kamu, kamu menyakiti jiran kamu. Kemudian Nabi bersabda kepada yang mengadu, sudah cukup bagimu, boleh balik dah, ambil lah barang-barang kamu tu, atau kata yang seumpama dengannya. Jadi dua hadis ni maknanya kalau kita faham, makna yang sama. Ya, seorang ni dia kena sakit jiran dia buat khianat dekat dia, zalim dekat dia, dia mengadu kat Nabi. Nabi kata ambil barang letak kat depan rumah, dan orang datang tanya lalu lalang, dan orang doa laknat kepada jiran yang nyakit dia tadi tu, dan akhirnya dia berdamai, buat aman dengan tenang balik. Baik, perkara pertama yang kita nak faham di sebalik dua hadis yang tentang keluhan ataupun aduan daripada jiran ni, yang pertama yang kita nak faham di sini bahawasanya keseriusan ataupun kesungguhan Nabi SAW dalam menangani isu menyakiti jiran ni, kan? Bila mana banyak kali diulang-ulang, maksudnya Nabi sungguh-sungguh bagi perhatian supaya isu ni jangan berlaku dalam masyarakat. Jangan ada dalam masyarakat kita perkara-perkara yang boleh buat jiran kita tidak selesa, yang buat zalim dekat dia, yang menyakiti dia, macam-macam lagi lah, kan? Ruangnya begitu besar. Jadi Nabi nak bagi penekanan dekat kita bahawa peri pentingnya untuk kita jaga keamanan, kerukunan dalam sudut kehidupan kita dalam bermasyarakat ni. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW berdasarkan hadis tadi mengajar kita cara menyelesaikan masalah dengan hikmah, kan? Bukan kita pergi balas balik, bukan kita pergi sakiti balik, bukan kita pergi pancik tayar dia ke, pergi tarik calar kereta dia ke, tak. Tapi dengan perbuatan kita menunjukkan sedemikian, hikmahnya supaya terus sampai ke hati jiran dia tadi tu. Kalau hati jiran dia tak kerah lah, kalau hati kerah dia buat tak tahu je, tak jadi juga, kan? Tapi ni antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, bil hikmah, ya, teguran dengan hikmah. Dan yang ketiga, menyakiti jiran adalah salah satu perbuatan secara fitrahnya tidak boleh diterima oleh orang yang ada akal yang waras, walaupun orang itu tidak disakiti, kan? Orang yang lalu lalang tadi, dia tak disakiti pun, tetapi dia mempunyai akal yang waras. Bila dia tahu orang ni disakiti jiran dia, dia akan kata memang tak patut ni, kenapakah orang ni sakiti orang ni macam ni, kan?
Jadi secara umumnya kita boleh faham perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh agama, hendaklah dielokkan. Jangan kita ingat tak apa, main-main je benda ni. Tidak. Dalam Islam sangat memberi penekanan dalam bab untuk menjaga kerukunan dalam proses kedudukan kita dalam kejiranan kita tu. Dan yang keempat, ada satu hukum di sini dibenarkan, diharuskan kepada kita untuk menceritakan keburukan seseorang apabila penceritaan kita itu diberikan kepada penguasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kan? Lelaki tadi ni dia pergi jumpa Nabi, dia cerita keburukan jiran dia. Hakikatnya cerita keburukan orang ni tak boleh, tapi di sini dibolehkan. Ada satu syarah, saya lupa dah, Imam An-Nawawi tak silap saya, dia syarah bab ghibah tu, yang boleh cerita keburukan orang tu dalam 6 keadaan. Antaranya salah satunya apabila nak menyelesaikan masalah tadi. Kalau dia pergi cerita dekat orang biasa, dia akan menjadi mengumpat. Kan, cerita kat kawan tu tak selesai pun, hanya mengumpat lah, senang duk cerita. Tetapi dia ni tadi dia jumpa Nabi, dia tahu Nabi boleh selesaikan masalah. Jadi boleh kita menceritakan keburukan kepada penguasa, pemerintah, hakim, qadi untuk menyelesaikan masalah, walaupun benda tu keburukan orang, dibolehkan. Sama jugalah jumpa mufti untuk minta hukum dan sebagainya, dibolehkan untuk menceritakan keburukan. Ya, wallahu alam. Tu berkaitan hadis yang menceritakan bab shikayatil jar. Seterusnya hadis 126. Haddatsana Makhlad ibn Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman ibn Maghra qala haddatsana Al-Fadl yani ibn Mubashir qala sami'tu Jabira yaqul jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dih ala jarih فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل عليه السلام رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. Daripada Al-Fadl yakni Ibnu Mubashir, dia telah berkata, aku telah mendengar Jabir radhiyallahu an berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia mengadu tentang permusuhannya terhadap jirannya. Ini mengadu juga. Mengadu sekarang ni dia mengadu tentang dia bergaduh dengan jiran dia. Ya, permusuhan dengan jirannya. Yasta'dihi ala jarih, mengadu tentang kezaliman yang jiran laku kepadanya. Dan ketika dia lelaki itu duduk di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Tuan-tuan kalau pergi kat Mekah kat Kaabah tu, rukun Yamani itu dekat dengan Hajarul Aswad dan makam Ibrahim di belakang tu. Jadi lelaki itu duduk di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Ketika itu Nabi SAW pun datang, yang nak mengadu pada Nabi tadilah. Dan lelaki tersebut telah melihat baginda menghadap seorang lelaki yang memakai pakaian putih di sisi makam Ibrahim, di tempat yang biasa orang ramai mensolatkan para jenazah. Lelaki ni tadi dia nampak Nabi berjumpa dengan seorang lelaki yang pakai baju putih, yang mengadu tadi itulah. Yang mengadu ni dia kata dia nampak Nabi berjumpa dengan seorang lelaki yang pakai baju putih di sisi makam Ibrahim. Maka Nabi SAW pun tiba, lalu dia bertanya. Dia bertanya dekat Nabi yang dia nampak tadilah, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, siapakah lelaki yang telah aku lihat bersamamu tadi?
yang menghadap kepadamu dan berpakaian putih tu. Lalu apa jawab Nabi? Nabi SAW bertanya, apakah engkau telah melihatnya? Kan? Nabi nak meyakinkan balik, betul ke kamu nampak tadi ni? Lelaki itu menjawab, ya, Nabi SAW telah bersabda, engkau telah melihat akan kebaikan yang banyak. Bila mana kamu dapat lihat lelaki berjubah putih tadi, lalu Nabi bersabda, Nabi kata, kamu ni sebenarnya telah melihat satu kebaikan yang banyak. Maknanya orang terpilih je boleh nampak lelaki berbaju putih tu. Itu adalah Jibril alaihissalam. Yang kamu nampak bersama aku tu adalah Jibril alaihissalam, utusan Allah. Dan sentiasalah Jibril berpesan kepadaku. Ni Nabi cerita kat lelaki itulah. Nabi kata Jibril ni datang dan banyak berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku mengira bahawasanya dia Jibril akan memberikan untuknya jiran itu harta warisan, harta pusaka lah, miras tu, ya. Jadi cerita ni di akhir tu nak menceritakan tentang pentingnya ataupun keutamaan dalam bab jaga jiran ni, ya. Sehingga kan Nabi kata banyak sekali Jibril ulang-alik cerita tentang buat baik pada jiran ni, sehingga kan aku menyangka seolah-olah Jibril nak bagi tahu jiran tu ada keutamaan dalam bab memiliki harta pusaka tadi. Dan hadis ni pun kita dah bincang dulu. Ibu ayah sekalian boleh rujuk pada hadis 101 muka surat 90. Kita dah bincang tentang Nabi nak menceritakan keutamaan hak jiran ni, sehingga kan nak sampai martabat boleh mewarisi harta pusaka. Tak sampai pun tahap tu, tapi seolah-olah sebegitu, ya, Nabi nak cerita tentang keutamaan jaga jiran ni. Baik, seterusnya kita masuk bab yang ke-69, bab man adza jarahu hatta yakhruj. Bab pada menyatakan orang yang mengganggu jirannya sehingga dia keluar. Oh, dahsyat sungguh ni, ya. Jiran menyakiti dia sehingga kan dia ni tak selesa duduk situ, dia pindah. Orang yang macam ni dahsyat ni. Tadi menyakiti tadi, dia baru buat tindakan, buat demonstrasi je, buat tunjuk perasaan je. Tapi bab ni sekarang ni, ya, diceritakan di sini ada juga sampai satu tahap dahsyat sangat, teruk sangat jiran ni, dia ganggu sehingga kan jiran dia yang diganggu ni pindah rumah. Kan? Berlaku tak macam ni? Ada. Kan? Mereka ini juga antara mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi beri pesanan, ancaman. Baik. Hadis yang ke-127. Haddatsana Isam ibn Khalid qal haddatsana Arqah ibn al-Munzir qal sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi qal kana Thawban radhiyallahu an yaqul ma min rajulain yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'ah wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Sahih isnad, ya, hadis sanad yang sahih daripada Abu Amir Al-Himsi. Dia telah berkata, adalah Thawban radhiyallahu an berkata. Jadi Thawban yang cerita ni lah. Thawban kata apa? Tiada daripada dua orang lelaki yang saling memutuskan hubungan persaudaraan. Digunakan kalimah di sini tuan-tuan, yatasaraman. Yatasaraman ni menunjukkan perbuatan tu saling, makna dua-dua. Hak ni buat jahat ke hak ni buat jahat dekat hak ni. Kan? Yatadaraba maknanya pukul memukul. Ada perbuatan saling di situ. Jadi diceritakan di sini, apabila ada dua orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, hak ni buat menyakiti hak ni, dan yang ni pun sama menyakiti juga kawan dia ni.
dan putus hubungan persaudaraan lebih daripada 3 hari. Ni pun banyak kali kita dengar kan, tentang tak boleh bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Baik, sedikit penjelasan tentang kita nak marah dekat orang, ya. Kita bergaduh dengan orang, bertengkar dengan orang, ataupun berselisih pandangan dengan orang, sampai bergaduh, bertengkar, berkelahi, marah dan sebagainya, dalam hal ehwal keduniaan mestilah tidak lebih daripada 3 hari. Maksudnya dalam bab dunia, kan? Contoh tengah kerja, tiba-tiba kawan kita tak buat kerja, kita kena buat kerja dia, kita marah dekat dia, semua kerja dia kita kena tanggung. Dalam hal ehwal keduniaan ni tidak lebih daripada 3 hari. Ya, bertengkar dalam isu dunia ni hendaklah jangan lebih daripada 3 hari. Dan sebaik-baik orang, ada satu hadis Nabi cerita, sebaik-baik manusia bila 2 orang yang bertengkar tadi, ya tasaraman tadi, ialah apabila orang yang memulakan dulu hubungan, nak memulihkan hubungan baik tu, kan? 2 orang bertengkar tadi, tapi seorang ni dia mula dulu, dia pergi jumpa, dia bagi salam, Assalamualaikum, aku minta maaf. Hak ni lebih baik, ya, hak ni lebih baik ni, dia yang memulakan dulu. Kadang-kadang kita ego juga kan, masing-masing tunjuk sombong, biar aku nak tunggu dia minta maaf dulu. Berupanya orang hak mula-mula minta maaf tu, dialah yang terbaik. Dan antara hikmah kenapa Nabi kata 3 hari tu, sebab kita ni manusia, bila mana kita dalam keadaan marah, kadang-kadang akal kita ni tak berapa waras, kan? Hari ni nak marah sungguh ni, tapi bila esok kita dah boleh rasional sikit, buat apa pun lok aku pergi marah dia gitu, kan? Biasalah manusia, hari mula-mula kemarahan tu bukan main, tapi bila fikir balik lepas tu, oh tak patutlah aku buat macam tu, ya. Jadi sebab itulah diberi masa 3 hari tu supaya kita boleh rasional balik. Maka dalam hal ehwal keduniaan ni jangan lebih daripada 3 hari, dan hendaklah kita berbaik balik dengan mereka. Adapun dalam hal ehwal ibadah, dalam hal ehwal agama, kan, tak ada syarat 3 hari tu. Contoh sahabat kita ni, kita nasihat dah kat dia, jangan buat maksiat tu, jangan pergi kat situ, benda tu dosa besar, jangan buat amalan ini syirik dan sebagainya. Dia buat juga, maka pada tahap tu kita boleh pulau dia, tak berkawan dengan dia pun boleh. Ya, ada satu kisah Nabi SAW memulaukan sahabat disebabkan kerana keingkaran pergi berperang, berjihad, tak pergi. Tak silap tu dalam 50 hari Nabi pulau, tak bertegur siapa dengan sahabat tu, sebab tak ada alasan pun dia tak pergi berperang. Dari hal ehwal keagamaan tak ada limit. Yang dinyatakan 3 hari tadi adalah berkaitan dengan keduniaan. Baik, maka celakalah salah seorang daripada keduanya, lalu mati keduanya atas yang demikian daripada putus hubungan, melainkan celaka keduanya sekali. Diceritakan di sini, kalaulah yang bergaduh tadi, bertengkar tadi, dua-dua ni mati dalam keadaan dia tak berbaik pun, dia mati dalam keadaan bermusuh, diceritakan di sini juga, maka celakalah keduanya sekali. Maksud celakalah keduanya sekali ini ialah mereka mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati juga dalam bab kita nak marah orang dan sebagainya, kena bertindak dalam keadaan kewarasan. Dan tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya dan dia menyakitinya, yang perbuatannya tersebut membuat jirannya keluar daripada rumahnya, kecuali dia pasti akan binasa. Sauban sambung lagi dekat bawah tu, dia kata apa, kalaulah ada seseorang ni dia zalim jiran dia, dia menyakiti jiran dia sehinggakan jiran dia tu keluar, pindah, lari daripada rumah tu, cari rumah lain dah, maka orang tadi itu pasti akan binasa, ya, dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sungguhlah, zalim sangat dia ni, tak ada hati perasaan, sehingga kan menyebabkan jiran dia ni keluar. Isu ni adalah isu yang umum, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia terlampau cerewet sangat, tu tak termasuklah tu, kan? Benda yang umum secara kata apa, secara asas akal kita, benda yang dia buat ni zalim, kan?
hari-hari pasal apa benda ni, muzik radio kuat, dundang-dundang duk dengar sampai anak isteri kita nak baca Quran pun terganggu dan sebagainya. Ya, benda yang zalim, benda yang khianat, maka itulah yang termasuk dalam bab yang dibahaskan dalam kitab ni. Baik. Kesimpulan ataupun syarahan daripada hadis 127 ni, yang pertama diceritakan di sini juga ialah anjuran agar menghilangkan sikap saling menjauhi dan menjauhkan diri daripada permusuhan dan permutusan hubungan. Nabi bagi ancaman kepada kita supaya menjauhkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan permusuhan. Ya, elokkan dalam diri kita. Dia beza ya. Kadang-kadang kita berbeza pendapat, itu biasa. Ya, para ulama dulu pun ada perbezaan pendapat. Tetapi bagaimana kita menangani perbezaan pendapat tu? Ya, tidak sampai kita memaki hamun orang, tidak sampai kita bergaduh, bertengkar, ada ego dan sebagainya. Itu yang tidak dibolehkan. Berbeza pendapat biasa. Dalam Islam pun ada satu bab digariskan adab perbezaan pendapat. Ya, maknanya berbeza pendapat ni dibolehkan, tak ada masalah. Yang diharamkan ialah permusuhan tadi, pertengkaran, permusuhan dalam hal ehwal keduniaan sehingga lebih yang daripada 3 hari itu. Yang kedua, semangat Islam untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangunan masyarakat. Kalau kita tengok singkap balik sejarah lama, bagaimana kerajaan Islam hebat di Andalus jatuh disebabkan perpecahan. Kan? Bagaimana orang Islam dulu bersatu hebat ni jatuh. Abbasiyah pun waktu tu jatuh kerana seorang keluar pergi pakat dengan musuh. Akhirnya dia juga dikenakan balik. Ya, disebabkan perpecahan dan juga permusuhan. Maka sebab itulah perlu diberikan perhatian dalam kehidupan kita ni untuk dielokkan segala perpecahan dan juga permusuhan ini. Dan yang ketiga, peringatan agar menjauhi pergaulan yang buruk terhadap tetangga serta penjelasan akibat buruk, ancaman balasan yang sangat dahsyat kepada jiran yang menyebabkan kawan dia, jiran dia tu keluar daripada rumah. Jadi ini ancaman yang sangat besar, dilaknat dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, wallahu a'lam. Bab yang ke-70, bab jaril Yahudi. Bab pada menyatakan jiran ni pula daripada kalangan orang Yahudi. Kalau kita nak implement kehidupan kita hari ini ni, jiran yang bukan Islam, kita bincang dah dulu, ada hak-haknya. Walaupun jiran kita tu bukan Islam, dia tetap ada hak dia sebagai seorang jiran. Kan? Kena perhatikan, jangan kita abaikan dia. Jadi ada bab khusus tentang jiran bagi orang Yahudi, orang yang bukan Islam. Hadis yang ke-128. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Bashir ibn Salman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah ibn Amr wa ghulamuhu yaslukhu syatah فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. Daripada Mujahid, dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Abdullah ibnu Amru. Abdullah ibnu Amru ni anak kepada Amru al-As, ya, seorang ketua panglima perang Amru al-As ni. Jadi anak dia ni Abdullah, nama Abdullah. Yang mana Abdullah ni dan pembantunya sedang menyembelih kambing. Pembantu kepada Abdullah ibnu Amru ni, pembantu dia ni ambil kambing, dia sembelih kambing tadi tu. Lalu Abdullah ibnu Amru pun berkata, Abdullah ni bagi tahu dekat pembantu dia, wahai anak, wahai pembantu aku yang lelaki ni, apabila kamu dah selesai sembelih kambing ni, maka engkau mulailah, dah selesai sembelih ambil daging dapat ni, mulailah pemberian dengan jiran kita daripada Yahudi.
Sebab duk dekat dengan rumah kita ni, yang paling dekat sekali ialah jiran kita ni yang bukan Islam, iaitu Yahudi. Jadi Abdullah kata dekat pembantu dia, dia kata bila kamu dah selesai dapat daging ni, kamu mulailah bagilah, ya, dermalah, bagilah hadiah dekat jiran kita ni walaupun dia Yahudi, ya. Dan di sini juga nak menunjukkan tentang pada waktu tu benda yang paling berharga ataupun perkara yang susah nak dapat, yang nak diceritakan di sini dalam bab daging tadi itulah. Mungkin kita hari ni daging tak ada masalah tuan-tuan, tapi dalam kisah ni diumpamakan benda tu sangat bernilai, sangat berharga. Sampai Abdullah kata benda yang paling berharga ni kita nak bagi kat orang, kamu bagi kat jiran kita yang Yahudi ni. Dan di sini juga nak menunjukkan bahawasanya kalaulah harta tu baik untuk orang yang baik, pastinya ada manfaat, kan? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Harta yang baik, nikmat yang baik, bila sampai kepada orang yang saleh, orang yang baik, maka harta tadi akan dapat manfaat, kan? Kambing ni dimiliki oleh Abdullah, kira kambing ni hartalah, nikmat yang baik, berada pula pada Abdullah, orang yang baik. Jadi perbuatan pun dia bagi dekat orang Yahudi tadi itu pun, hadiah tadi itu pun adalah merupakan amal soleh, amal yang baik. Ada orang harta yang baik, nikmat yang baik, tetapi sampai kepada orang yang tidak baik. Berapa ramai kat atas dunia ni, harta banyak, tetapi dirinya bukan diri yang saleh, digunakan harta kepada tempat yang tidak sebetulnya, sampai ke tempat yang boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Dapat judi banyak-banyak ribu, puluh-puluh ribu, akhirnya duk sibuk merata, tak ada manfaat. Jadi harta yang baik bila mana berada dalam genggaman mar'is salih, dia akan ada manfaat. Dan tuan-tuan hari ni jugalah, ya, ada pangkat, ada kelebihan, ada harta. Kita sihat ni pun nikmat, nikmat baik Allah bagi kat kita. Bila mana Allah bagi dekat kita, kita guna, duduk dalam masjid, manfaatkan ke atas jalan agama Allah. Ni merupakan satu nikmat pemberian yang besar dalam kehidupan kita. Maka seorang lelaki daripada yang berada di situ, ada seorang lelaki ni, dia dengar perbualan. Dia dengar perbualan Abdullah ibnu Am. Dia bagi tahu dekat pembantu dia supaya bagi daging kambing tu dekat orang Yahudi. Orang lelaki ni pelik, dia dengar tadi, dia kata bagi dekat Yahudi. Nak bagi dekat Yahudi ke? Patut ke nak bagi dekat Yahudi tu? Dan dia kata pula dekat Abdullah ibnu Am, dia kata semoga Allah memperbaikimu. Fikirlah balik, takkan nak bagi dekat Yahudi tu. Lalu apa jawab? Abdullah ibnu Amru pun berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW berpesan mengenai jiran, sehingga kami khawatir atau kami berpandangan bahawasanya dia akan mewariskannya. Lagi sekali, ya, di-highlightkan tentang martabat buat baik kepada jiran ni, sehinggakan sampai seolah-olah nak dapat harta pewarisan tu, mewaris harta tu. Dan hadis ni juga tuan-tuan boleh rujuk balik hadis nombor 105 muka surat 93. Guru je berlainan, guru Imam Bukhari berlainan. Dekat situ pun hadis lebih kurang sama, menceritakan tentang bagi daging kambing dekat jiran dia tu. Muslimin muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada satu tuntutan kepada kita, ya, untuk kita buat baik kepada manusia walaupun mereka itu bukan daripada kalangan orang Islam, selagi mana mereka tidak memberikan ancaman kepada Islam. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Mumtahanah ayat 8, surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Jadi ada tuntutan, ada hak daripada kita untuk melakukan kebaikan walaupun kepada mereka yang bukan beragama Islam, selagi mana mereka tidak memberi ancaman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita berhenti dulu pada hadis yang ke-128 ni. Nanti bab 71 tu bab lain dah. Selesai dah bab jiran ni, kita akan masuk bab kemuliaan. Jadi ada kelapangan, ada masa, insya-Allah kita jumpa tahun depan. Rasa macam jauh sangat tu nak jumpa tahun depan. InsyaAllah ya, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kesihatan kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan khusus kepada diri saya kat depan ni dan juga kepada para jemaah sekalian. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.